Bagi mengulas mengenai kepentingan sungai sebagai alat perhubungan di Sarawak, di talian ketika ini adalah pensyarah Fakulti Sains Sosial Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. January Amir. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Han. Doktor, kita sedia mengetahui sungai sememangnya begitu penting kepada masyarakat di Sarawak, terutamanya sebagai alat perhubungan. Namun dengan insiden-insiden kemalangan yang berlaku setakat ini, adakah usaha yang diambil dalam menangani permasalahan ini cukup memadai, Doktor? Ya, memang tidak dinafikan bahawa sungai merupakan sistem pengangkutan utama di Sarawak. Menyedari hakikat bahawa sebahagian daripada penduduk di Sarawak tinggal di tepi sungai dan juga di pesisiran laut yang tidak dapat lari daripada sungai dan juga laut. Jadi memang banyak berlaku kemalangan atau nyawa korban kerana mati lemas akibat daripada beberapa kejadian yang telah menimpa. Jadi sebagai contoh pada tahun 1973 mungkin ramai yang tak ingat lagi bagaimana sebuah kapal telah Pulau Kijang telah mengorbankan sekitar 90 lebih orang waktu itu, dan ini satu kejadian besar. Dan baru-baru ini kita tahu juga satu kejadian apabila 11 orang telah turut terkorban. Dan saya fikir ini suatu tidak dapat dielakkan walaupun pelbagai pihak cuba mengukakan pelbagai cadangan selepas berlaku kejadian seperti ini, termasuk bagaimana pentingnya sistem pengangkutan lain termasuk jalan raya dibina di Sarawak. Tetapi saya fikir dalam konteks sungai sebagai sistem pengangkutan di Sarawak amat penting bagi para pengguna khususnya untuk lebih mengutamakan keselamatan khususnya pada waktu tengkujuh ataupun musim landas seperti ini, dengan mengambil kira soal betapa pentingnya perahu, sama ada perahu panjang, perahu laju ataupun boat express itu tidak ditampung dengan penumpang yang berlebih-lebihan. Dan juga saya fikir mereka perlu prihatin terhadap keadaan cuaca yang tidak menentu, khususnya gelombang besar. Dan inilah saya fikir antara faktor yang telah menyebabkan kejadian buruk yang telah menimpa bukan saja di Daro baru ini, di Bintango, tetapi juga kalau masih ingat lagi saudara, di Tatau, di Baram dan beberapa tempat lain lagi. Jadi Doktor, mungkin kita ada mendengar beberapa pendapat mengatakan bahawa mengelak daripada menggunakan perkhidmatan bot yang menggunakan sungai sebagai laluan dan mengadakan ataupun membina jalan raya dan sebagainya. Namun jika sikap ini berkenaan dengan sikap, Doktor, kalau menggunakan jalan raya pun, kalau sikapnya itu tidak ada rasa nak berhati-hati, bertanggungjawab dan sebagainya, mungkin akan berlaku kemalangan juga. Dan bagaimana Doktor melihat langkah terbaik untuk menangani permasalahan kedua-dua ini, Doktor? Jadi saya fikir soal kalau naik pun memang suatu tidak dapat dinafikan. Di setengah tempat tidak mungkin dapat dibina jalan raya. Sistem sistem pengangkutan sungai ini suatu yang wajib bagi setengah-setengah penduduk di Sarawak ini. Jadi baik menggunakan sungai maupun menggunakan kenderaan di jalan raya. Yang paling penting seperti saya perkatakan tadi ialah sikap betul dalam kalangan pengguna ini, supaya lebih berwaspada, lebih prihatin dengan risiko yang dihadapi. Dan saya fikir dalam konteks ini barangkali penting juga pihak penguatkuasa iaitu lembaga sungai-sungai di Sarawak ini untuk lebih tegas ataupun serius lagi dalam menguatkuasakan undang-undang mereka. Tetapi kalau undang-undang pun dikuatkuasa dengan baik, dengan tegas, kalau para pengguna jalan raya dan juga bot ini tidak mengambil perhatian terhadap risiko bakal dihadapi khususnya menjelang waktu musim landas seperti ini, juga mereka berdepan dengan masalah besar. Jadi akhirnya pada sekiranya terakhir saya fikir bertolak pada sikap yang mengambil serius terhadap nyawa masing-masing khususnya waktu musim tengkujuh ini. Okey, baik Dr. January, terima kasih Doktor kerana sudi beri pandangan bersama dengan kami dalam Awani 745, Doktor. Sama-sama. Assalamualaikum.